murid-murid, selamat datang ke SM Channel. Saya Cikgu Lim. Hari ini, apakah topik akan dipelajari? Marilah kita mainkan suatu permainan teka-teki untuk mencari kata laluan tentang kelas hari ini. Murid-murid, perhatikan nombor yang terdapat pada setiap meja murid tersebut. Anda cuba menukarkan nombor itu kepada huruf. Cara pertukaran adalah mengikut susunan huruf. Contohnya, 1 bermaksud A, 2 bermaksud B. Jadi, apakah huruf bagi nombor 19, 11, 15 dan 16? Cuba teka. Kata laluan bagi kelas hari ini adalah SKOP. Ya, SKOP. Apakah topik yang akan menggunakan kata laluan SKOP? Betul, yaitu karangan bahagian A semasa membina ayat. Murid-murid, semasa menerima karangan bahagian A, apakah yang perlu kita lakukan? Ya, betul. Sebelum membina ayat, kita perlu mengikuti teknik BGNTB. Murid-murid, masih ingat lagi lirik lagu ini? 写作文之前要做到 BGNTB. Sebelum membina ayat, Anda perlu mengikut teknik B. Baca soalan. 先读题目。G. Gariskan isi penting. 把重点划线起来。N. Nombor dan bulatkan. 把题目中的重点圈起来并标上号码。T. Tulis kata kerja. 写上适当的动词。B. Bina ayat. 造句。Sekarang, marilah kita menjawab soalan bahagian A. Kita akan memulakan dengan teknik B, iaitu baca soalan. Gambar di bawah menunjukkan suasana di pasar tani. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. G. Gariskan isi penting. Jadi, isi penting dalam soalan ini adalah suasana di pasar tani dan 5 ayat yang lengkap. N. Nombor dan bulatkan isi. Murid-murid, dalam gambar ini Anda dapat mencari beberapa perbuatan yang berbeza. Mari kita melihat bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, cikgu membulatkan 8 perbuatan yang berbeza dalam gambar ini. Seterusnya, teknik T. Tulis kata kerja. Kata kerja yang sesuai untuk gambar nombor 1 adalah melihat, kan. 2. Membeli, mai. 3. Makan, 吃. 4. Menjual, mai. 5. Membayar, 付款. 6. Bermain, wan. 7. Menjinjing, ti. 8. Menimbang, 测量. Selepas menulis kata kerja, jadi kita bolehlah mula membina ayat. Semasa membina ayat, kita perlu mengikuti teknik SKOP. Lirik lagu ini adalah seperti ini.
当写作文时要做到 SKOP scope. Apa pula yang dimaksudkan dengan SKOP? Marilah kita membuat ulang kaji. Semasa membina ayat, Anda perlu mengikut teknik S, subjek, 名词 K, kata kerja, 动词 O, object, 形容动词的东西 P, perluasan ayat, 扩展句子 Murid-murid, marilah kita membina ayat yang mengandungi SKOP. Jadi gambar ini mempunyai 8 perbuatan yang berbeza, tetapi kehendak soalan meminta Anda hanya menulis 5 ayat sahaja. Jadi murid-murid boleh memilih mana-mana 5 perbuatan untuk membina ayat. Cikgu akan menunjukkan semua ayat dalam video ini untuk rujukan Anda semua. Marilah kita melihat bersama-sama. Gambar nombor 1. Melihat, kan. Ali dan bapaknya sedang melihat ikan-ikan yang segar di gelai ikan Makcik Liza. Jadi, murid-murid, adakah Anda dapat membezakan SKOP dalam ayat ini? S itu Ali dan bapaknya. Melihat K, ikan-ikan O, yang segar di gelai ikan Makcik Liza itu P, perluasan ayat. Gambar nombor 2. Membeli, mai. Emak Jason membeli sayur-sayuran sambil berbual-bual dengan makcik gerai itu. Emak Jason, S. Membeli, K. Sayur-sayuran, O. Sambil berbual-bual dengan makcik gerai itu, P. Jadi ayat ini mengandungi SKOP. Gambar ketiga. Makan, 吃. Jason makan aiskrim yang sedap sementara menunggu ibunya membeli sayur-sayuran. S. Jason, K. Makan, O. Aiskrim, P. Yang sedap sementara menunggu ibunya membeli sayur-sayuran. Gambar nombor 4. Menjual. Pakcik Hasan menjual buah-buahan yang segar kepada pelanggannya. S. Pakcik Hasan, K. Menjual, O. Buah-buahan, P. Yang segar kepada pelanggannya. Gambar nombor 5. Membayar, 付款. Puan Tan membayar harga sayur-sayuran yang diberinya kepada penjual itu. S. Puan Tan, K. Membayar, O. Harga ataupun harga sayur-sayuran, P. Sayur-sayuran yang dibelinya kepada penjual itu atau yang dibelinya kepada penjual itu. Gambar nombor 6. Bermain, 玩. Junhong bermain belon dengan adiknya di pasar tani. S. Junhong, K. Bermain, O. Belon, P.
pergi dengan adiknya di pasar tani. Gambar nombor 7. Menjinjing Ti. Joting menjinjing bako-bako yang berisi penuh dengan barangan. Joting S. Menjinjing K. Bako-bako O. Yang berisi penuh dengan barangan P. Gambar ke-8 menimbang 测量或者是称 Encik Mutu menimbang sayur-sayuran yang hendak dibeli oleh pelanggannya. S. Encik Mutu. K. Menimbang. O. Sayur-sayuran. P. Yang hendak dibeli oleh pelanggannya. Jadi murid-murid, ini adalah ayat-ayat yang mengandungi SKOP. Adakah anda dapat membina ayat SKOP? Anda boleh menulis jawapan anda di ruangan chat. Cikgu akan tolong semakkan jawapan anda sama ada betul ataupun salah. Baiklah, selepas membina ayat, kita perlu memastikan tiada sebarang kesalahan dalam ayat ini. 作文写好要检查，确定没错误。Apakah aspek yang perlu memastikan tiada sebarang kesalahan? Marilah kita lihat bersama. Yang pertama, ayat yang dibina mengandungi format SKOP. 您所造的句子必须拥有 SKOP. Kedua, huruf awal dalam ayat ditulis dengan huruf besar. 每个句子中的第一个字母必须大写. Yang ketiga, titik ditulis pada akhir ayat. 写完句子后必须标上句号. Yang keempat, tiada kesalahan ejaan. 确定所拼写的字没有错误. Yang kelima, huruf awal dalam kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar. 特别名词中的第一个字母必须大写. Jadi, murid-murid jangan lupa semak jawapan sebelum hantar. Murid-murid, ini merupakan kuis uji minda tentang karangan bahagian A. Anda boleh menaik pautan yang diberikan ataupun mengimbas kod QR ini untuk menguji tahap penguasaan Anda dalam karangan bahagian A. 同学们，这是有关 A 组作文的小测试，您可以扫描二维码或者是输入网址以进入练习。Terima kasih kerana mengikuti pengajaran cikgu. Selamat berjumpa. 同学们，下堂课再见。